Sebelumnya dia kata, semak dan imbang di Dun Terengganu sudah mencukupi. Jadi, adakah kerajaan negeri memutuskan untuk tidak melantik adu lantikan dalam kalangan pembangkang? Uh, ada lantikan, kita akan pertimbang untuk nak buat lantikan berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dalam apa tu Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Jadi kita akan lihat keperluannya pada waktu yang terdekat ni untuk memenuhi keperluan sebagaimana yang dinyatakan dalam kriteria Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri lah. InsyaAllah. Ada kota tak berapa ramai kalaulah kita pertimbangkan untuk lantik? Yalah, kesemuanya adalah 4 orang dan kena ada syarat-syarat dia. Jadi sama ada 1, 2, 3 atau 4 itu kita akan tengok dari segi keperluan lah. Maksudnya kerajaan negeri masih mempertimbangkan untuk adu lantikan tu, maksudnya tidak menolak untuk melantik? Tidak menolak lah, kita sedang meneliti perkara ini. Datuk Seri, hari itu Datuk Seri kata dalam penggulungan tu kan, Datuk Seri kata mention rakyat adalah sebagai sebagai orang kata untuk check and balance. Ya. So maksudnya kenyataan Datuk Seri tu macam terlalu umum. So tapi ada tak macam buat satu jawatan kuasa ke, ada lantik untuk kita pantau, memang untuk pantau komen-komen dekat tu, memang ada jawatan kuasa? Memang ada, dan setiap agensi dan setiap jabatan-jabatan mereka ada website masing-masing, ada sistem perhubungan masing-masing, sama ada melalui portal ataupun WhatsApp yang menerima pandangan-pandangan, kritikan, teguran dan sebagainya. Jadi ini juga diambil oleh pihak kerajaan untuk membuat penambahbaikan. Kita dengan cara demikian ia lebih segmentized. Orang yang nak komen tentang air, dia pergi ke website ataupun di portal yang jabatan yang terlibat dengan air. Kadang-kadang tutup komen. Itu kita akan tambah baiklah di peringkat jabatan masing-masing. Datuk Seri, yang adu lantikan tu ada tak tempoh-tempoh yang kita nak betul-betul ni? Saya belum buat keputusan lagi. Dia maksimum memang 4, Datuk Seri. 4. Dia sebab dia unik sikit. First time kan, jadi kita pun... First time apa? Hari tu kan kita dah lantik ada wanita. Bukan, yang untuk yang kali ni lah. Oh, kali ni. Okey. Datuk Seri, untuk PRK Kemaman ni macam mana perkembangan? So far ada meeting apa yang terbaru? PAS belum bermesyuarat lagi. Saya difahamkan mungkin dalam pertengahan minggu ini akan baru ada pimpinan tertinggi akan berbincang tentang bagaimana untuk kita menghadapi pilihan raya kecil Kemaman. Datuk Seri, dekat Redang masalah sampah sangat teruk sekarang ni. Ada tak macam cadangan state untuk buat satu kaedah baru untuk pulau-pulau ni? Kita sebenarnya sudah buat keputusan yang telah diluluskan di peringkat MMKN sebelum ini pun beberapa bulan yang lepas lah. Kita telah keputusan untuk mengadakan satu sistem incinerator yang berbeza daripada tempat-tempat lain. Yang akan kita buat pilot study. Pilotnya ialah di Pulau Redang. Jadi keputusan telah dibuat dan isu-isu berkaitan dengan tanah juga selesai. Sekarang ini dalam proses pelaksanaan. Boleh Datuk Seri perincikan sikit, macam saya tak berapa nak faham prinsip tu macam mana? Dia memproses bahan-bahan sampah ni lah di pulau di situ. Maksudnya tidak bawa di tak timbul lagi untuk bawa ke daratan. So maknanya implementasi tu agaknya bila sekarang ni semua proses kelulusan di peringkat PBT semua dah selesai dah. Semua tunggu kontraktor yang berkenaan untuk membina lah fasiliti tu. Jangka berapa lama Mungkin dah sebulan 2 bulan. Datuk Seri, ada berapa penjimatan agaknya banding yang kaedah sekarang? Maksudnya kos lah, daripada kos tu. Itu saya tak boleh nak bagi offhand macam ni lah. Tapi yang paling kita sebenarnya tidak mengira sangat tentang penjimatan itu, kerana yang penting ialah untuk menyelesaikan masalah sampah. Daripada bawa sampah ke darat menggunakan bas ni, tahu je lah angin dan sebagainya, ombak kuat menyebabkan sampah itu jatuh ke laut dan beri kesan kepada hidupan pula. Itu tak campur lagi lain-lain perkara yang mungkin timbul. Jadi saya rasa dengan pembinaan incinerator ini akan memberi kebaikan. Cuma yang paling penting ialah mindset, sikap pengguna-pengguna di pulau, termasuklah sama ada pelancong ataupun penduduk tempatan. Kalau pelancong, penduduk tempatan ataupun pihak-pihak ini tidak dapat
berdisiplin, saya rasa penggunaan insinerator pun tidak akan beri apa-apa makna. Jadi kita akan meneruskan dengan to educate lah semua orang. Tempatan tu di Kampung Baru, Pulau Redang tu lah ke? Exact location tu saya tak ingatlah offhand macam ni, tapi sebahagiannya ialah tempat yang telah kita kerjasama dengan pihak UNHDP, United Nations Development Program, untuk buat tempat pengumpulan sampah. UNHDP ada telah meluluskan suatu kawasan untuk digunakan sebagai untuk tujuan yang sama, tapi dengan cara yang berbeza, lebih pada pengumpulan dan sebagainya. Jadi kita tambah incinerator di situ supaya dapat kita proses. Datuk Sri, yang baru-baru ni penganjuran tatu kan, ada seorang YouTuber kata isu solat lah, mungkin lepas ni ada satu dasar state untuk meneliti lah penganjur-penganjur, ada SOP yang lebih detail tu macam mana? Yalah, dari segi realistiknya, ianya dijalankan selepas daripada waktu solat maghrib pun. Yang timbulnya ialah apabila semua ramai yang pergi sebelum daripada waktu yang berkenaan kerana sebab parking, sebab nak dapat space dan sebagainya. Saya rasa yang pentingnya ialah semua di antara kita ini boleh solat di mana-mana je. Kalau kita pergi negara Timur Tengah umpamanya, atau di sebelah negara barat, forget buat negara barat lah, negara Timur Tengah, mereka bersolat di tepi jalan dan sebagainya. Jadi itu bagaimana kita nak adapt dengan suasana. Tak semestinya kita kena tunggu ada dihampa sejadah baru boleh kita nak bersolat. Jadi masing-masing kena buat kaedah masing-masing lah. Nak pergi tu kena ambil air sembahyang siap-siap. Jadi barulah kita melakukan adaptasi. Cuma saya percaya di waktu akan datang kita akan cari jalan untuk mungkin kita sediakan ruang. Dan ambil air sembahyang dan sebagainya tu kena daripada rumah lah. Kena daripada awal lah. Datuk Seri, untuk isu sejagat sekarang, isu apa Palestin dan Israel ni, so ada tak seruan kepada rakyat Terengganu untuk buat sembahyang hajat ataupun apa-apa inisiatif untuk membantu saudara Islam? Secara umum saya percaya semua di antara kita ini rasa bertanggungjawab untuk mendoakan kesejahteraan sahabat-sahabat, rakan-rakan, saudara-saudara mara kita se-Islam yang berada di Palestin, dan juga termasuklah pejuang-pejuang yang memainkan peranan yang sangat besar untuk membebaskan bumi Palestin. Kita masing-masing boleh berdoa dengan kapasiti masing-masing, dan seruan untuk memberi derma dan sebagainya. Saya rasa banyak NGO telah mainkan peranan, dan kepada semua rakyat feel free lah untuk nak menyumbang mengikut kemampuan masing-masing. Okey, terima kasih.